Hai semua, selamat pagi. Semua sihat tak hari ni? Sihat. Okay, dah sarapan? Belum. Baru sarapan. Kenapa tak makan lagi? Tak sempat. Oh, tak sempat. Nanti kalau ada rehat boleh pergi keluar dan makan lah kan. Kalau ada coklat boleh makan juga, okey? Okey. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Saya Lugeni. Saya merupakan kaunselor pelatih yang akan mengendalikan sesi kaunseling kelompok hari ini. Okey. Sebelum tu saya ada beberapa perkara nak bagi tahu sebelum kita menjalankan sesi kaunseling ini. Yang first, korang boleh bercerita apa-apa pun, tapi apa yang korang cerita tu dengan kita sahaja, tidak boleh keluar daripada bilik ini sebab kita akan mengikuti etika kerahsiaan. Saya juga akan menyimpan semua perkara yang korang bagi tahu. Kalaulah perkara itu boleh memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain, saya akan membawa isu ini kepada pihak yang lebih bertanggungjawab lah. Okey. Lepas tu sesi ini akan berjalan selama 60 minit. Okey. Sekiranya korang nak pergi tandas ke apa, boleh minta izin dulu, lepas tu pergi ke tandas. Okey. Okey, perkara yang seterusnya adalah saya nak tetapkan beberapa peraturan lah. Yang first tu yang kalau nak pergi tandas minta izin dulu. Okey, yang kedua tu sekiranya ada orang bercakap, mendengar dulu. Kalau nak mencela, angkat tangan, lepas tu boleh memberi pendapat masing-masing. Okey, yang ketiga tu apa yang korang bincang tu bincang, tapi janganlah menyentuh hal-hal yang sensitif seperti agama macam tu. Okey. Lepas tu saya nak tanya, ada cadangan apa-apa tak untuk peraturan? Saya ada. Mungkin waktu kita tengah buat sesi ni, kita fokus lah, tak main phone ataupun bagi kerjasama. Okey. Orang lain? Saya setuju dengan Okey. Tadi. Okey, kalau macam tu, boleh tak memperkenalkan diri masing-masing supaya kawan yang lain boleh mengenali diri kamu? Beritahu nama, lepas tu perkara yang kamu suka dan tidak suka. Lepas tu asal dari mana, umur, sebagainya. Okey, start dari mana? yang volunteer. Yang volunteer ada tak? Macam memang. Lepas saya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Amir Mukmin. Jadi awak semua boleh panggil saya Mukmin. Saya berasal daripada Johor. Umur saya 19 tahun. Okey. Okey, semua kenal Mukmin? Sebelum ni ada kenal tak? Okey. Okey. Seterusnya, apa ni? Okey, sorry. Okey, apa yang saya suka adalah saya suka makan. Okey. Dan apa yang saya tak suka adalah Tak makan. bukan. Apa yang saya tak suka adalah mungkin saya tak suka buat kerja last minute. Okey. Asal dari mana? Asal daripada Johor. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah, boleh panggil Aisyah. Umur 21 tahun. Saya asal Selangor. Benda yang saya suka aircon. Dan benda yang saya tak suka cuaca panas. Sedangkan bila ini ada aircon, selesa tak? Selesa? Okey. Terima kasih Aisyah. Seterusnya. Okey, salam sejahtera. Nama saya Cheris, boleh panggil Cece. Okey, umur saya 22 dan saya berasal dari Sabah. Okey, apa yang saya suka? Saya suka dicintai. Saya dicintai siapa saja. Lepas tu, apa yang saya tidak suka? Saya tidak suka orang ignore saya. Itu saja. Thank you. Okey, seterusnya. Terima kasih Cici. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi. Okay, nama saya Syah Nazmi, boleh panggil saya Nazmi. Saya berasal dari Puchong, Selangor. Umur saya 17 tahun. Apa yang saya suka,
Saya suka meluangkan masa dengan kawan-kawan saya. Apa yang saya tidak suka ialah buang masa. Okay, terima kasih Najmi. Yang seterusnya. Selamat pagi semua, nama saya Beatriska, boleh panggil Bet. Saya asal dari Sabah, sekarang berumur 22 tahun. Okay, benda yang saya suka, macam Mukmin, saya suka makan. Suka banyak rehat begitu. Dan tidak suka kerja yang benda yang saya tidak suka pula, kerja yang complicated, yang kerja bertanggung macam itu. Okay, lebih kurang sama dengan Mukmin lah. Tak mungkin lah. Oh, Okay, terima kasih Trisam. Okay, semua dah kenal masing-masing kan? Okay, tapi kita nak mengeratkan hubungan, so kita nak main satu game. Semua orang excited tak? Aish, main game ni yang best. Okay, game ni macam ni tau. Dalam 3 saat, korang kena jawab soalan daripada kawan korang. Faham tak? Tapi kena bagi 3 jawapan. Kalau korang tak boleh nak jawab dalam 3 saat, ada denda. Denda tu, siapa yang tanya soalan tu akan bagi tahu denda tu. Okay? Tapi saya nak macam ni tau. Soalan yang korang tanya tu tak boleh random sangat, kena spesifik kepada orang itu. Okay? Faham tak? Okay, nak start dari siapa? Ataupun main lah. Boleh cuba kita demo. try dulu. Try demo Jadi bagi demo, bagi soalan demo. Okay. Okay. So kiranya kita pilih orang tu random Dia macam ni tau. Okay, first kalau Mukmin nak pilih Cece, lepas tu Cece main kan. Lepas tu Cece akan pilih orang. Okay, faham. Okay, ni demo Okay, nak tanya okay, Aisyah. 3 perkara yang kamu tak suka dekat orang lain. Okay, sombong, bongkak, kedekut tak? Dia macam pendek-pendek. Mau ambil perkataan pendek tak? Boleh? Ataupun okay, nak tanya orang lain. Demo yang kedua. Okay, Cici, 3 makanan yang kamu tak suka. Petai. Dah tahu. 1, 2, 3. Tapi ada denda tau. Orang yang tanya boleh denda orang lain. Okay. Sangat pendek. Okay, boleh kita. Okay, start dari orang mana? Start pada Najmi. Bagus lah. Najmi. Okay. Oh, boleh pilih siapa je tanya? Boleh. Saya konsep? Okay. Okay, Aisyah. Sebutkan 3 nama kawan perempuan Aisyah. Anis 2. Oh, saya juga. Oh, Seterusnya. Okay, Mukmin. Allah. Itu lima tenang. Relax. Sebutkan 3 subjek yang yang Mukmin suka. Kimia, Math, PJ. 5 saat lah, 5 saat. okay, ada. Okay, boleh lah. Okay. Sekarang saya akan bertanyakan kepada Cici. Satu. Belum. Okey. Apa? Okey. Apa? 3 tempat yang Cici nak pergi. Teringat sangat pergi. Okey, katil, tandas, tempat tidur. Ui, Katil. sebab tidur. Sebab tidur kat lantai. Okey.
Beatriza. Soalan yang kita Sebutkan 3 warna yang kamu tidak suka. merah. 2. Itu ada lah. Mana boleh 3 warna? Mana boleh? Merah. Merah, biru, hitam. 5 saat sudah tadi. Nah, Merah, Dinda. biru, Dinda. Cece Aku- dulu Cece. Tapi tidak dalam peraturan, dia tidak Jadi boleh sudah sebut benda tadi yang satu. sama kayak soalan yang lain. Dia boleh Perlu bagi tiga tahu. jawapan yang Oke, berbeza. ini baru dia bagi tahu. Okey, sikit. Sekali lagi, okay. Oke. Aku lah bagi soalan. Ayo, Juni. Malam tak tidur sebab apa? Hah? 1, 2, Hah? 3. Mana boleh tidak diterima? Hah? Malam tidak tidur sebab apa? 1, 2, Makan, 3. minum, bekerja. Oh, hebat. Saat. 3 saat, 5 5 saat, 5 saat. 5 saat. Okay, semua orang dah kenal. Dah kenal. Tak, maksud semua orang dah Dah. Okay, semua dapat kenali diri masing-masing tak? Baik. Sikit-sikit lah kan. Sikit-sikit. Tak apa, nanti masa kita bincang tu boleh kenal dari sikit. Okay, sebelum kita tetapkan tajuk bagi sesi kaunseling kelompok ini, saya nak tanya lah, sebelum ni pernah pergi sesi kaunseling kelompok tak? Tak. Tak. Okay, nak tanya apa matlamat kamu datang sesi kaunseling kelompok ni? Nazmi? Saya, matlamat saya mencuba membuka minda kepada masalah yang saya ada. Okay. Kalau Cici? Berbincang masalah bersama-sama. Matlamat saya nak luahkan cerita saya. Kalau saya rasa lebih kurang macam Nisha dan mencari solusi yang paling rasional untuk dibuat. Okay. Saya mau tengok kalau ada orang yang kongsi pengalaman dengan saya, apa yang saya hadapi. Okay, nak cari similarity dah dengan okay. Macam bagi support. Okay, saya faham semua orang ada matlamat masing-masing, matlamat yang berbeza. Okay, untuk tajuk saya nak tanyalah cadangan korang semua. Nak tetapkan tajuk apa? Kalau ada cadangan boleh angkat lagi. Bolehlah fikir dulu, saya bagi 3 minit. Saya nak cadang Okay. kita bincang pasal perasaan Perasaan. minat ataupun suka. Okay. Orang lain? Saya nak cadangkan. Saya mencadangkan kita bincang pasal peribadi diri. Pribadi diri. Macam apa yang kita, contoh macam macam mana peribadi kita dan macam mana kita nak ubah benda tu sebab benda tu negatif. Contohnya. Okay. Ada cadangan lain? Semua cadangan Aisyah. Perasaan. Saya rasa dia mau ada share. Okay. Yang 2 orang ni? Mungkin sama saya perempuan ni. Okay, faham. Saya tahu. Ada cadangan lain ataupun nak pilih Aisyah ke? Saya rasa cadangan Mukmin menarik. Kita nak pilih majority. So, saya pernah pilih yang Aisyah fikir dulu. yang Mukmin punya dah ada 2 orang. Tak boleh. Aisyah tak boleh pilih. Yang 3 orang yang pilih. Baik cari. Semua. Dia macam situasi yang semua orang pernah rasa. Cari. Okay, 2 orang. So, Cici setuju tak? Okay. Semua orang setuju tak dengan cadangan Aisyah? Setuju.
Okey, kalau macam tu kita nak mula sesi kaunseling kita. Okey, sebelum tu saya nak tanya kenapa Aisyah pilih tajuk perasaan? Okey, kenapa saya pilih tajuk perasaan? Sebab saya rasa benda tu adalah benda yang common untuk dilalui oleh semua orang, dan memandangkan umur kita tengah di peringkat ada attraction terhadap jantina yang berlainan. So saya punya yang tajuk ni dia perasaan suka kepada jantina yang berlainan. Itulah. Okey, faham. Semua orang setuju kan dengan cadangan Aisyah? Setuju. Saya nak tanya seorang-seorang lah, kenapa setuju? Ada pengalaman ke ataupun nak kongsi apapun? Siapa yang boleh dulu? Baik. Boleh. Okay. Kenapa saya setuju? Okay. Kenapa saya setuju? Sebab macam yang saya cakap tadi, perasaan ni dilalui oleh semua orang. Tapi tak semua orang mampu untuk meluahkannya. Jadi dekat tempat yang macam ni lah, kat sisi kelompok ni lah mungkin tempat untuk kita meluah pasal perasaan kita. Sebab kalau kat luar mungkin macam tadi kaunselor kita ada sebut pasal tingkat kerasaan kan. Kalau kat luar mungkin tak ada benda tu, tapi kat sini bila ada benda tu mungkin kita boleh manfaatkan lah. Kita luahkan perasaan, tak kisahlah pengalaman ke apa ke. So sebab pilih tu nak meluahkan perasaan apa yang boleh saya tanya apa yang rasa? Kalau perasaan minat kepada berlawanan jantina ni, tipulah kalau kata tak ada kan. Sebab saya pun manusia biasa je. Cumanya nak cakap macam mana, saya lebih memilih untuk sekadar suka. Saya tak move ke another step sebab saya rasa diri saya sendiri ni belum bersedia untuk itu. Untuk memperkembangkan idea, apa kata kita dengar cadangan orang lain ataupun Boleh. idea orang lain. Boleh bagi pendapat ke ataupun dia share apa yang korang rasa? Saya okey. Kalau saya faham apa yang Mukmin rasa, dia simpan dulu. Tapi macam kalau bagi saya, pendapat saya, semua orang tu bergantunglah. Kalau dia macam sama ada orang tu bersedia atau tak. So macam kalau bersedia, sebab bagi saya macam benda ni dia melibatkan risiko. Sebab kita bila kita nak suka someone, kita kena ada komitmen, dan kita akan kena jaga perasaan dia selain perasaan kita juga. So maksudnya kita akan jaga perasaan dua orang dalam masa yang sama. So bagi saya benda tu adalah satu risiko. Sebab kita kan umur remaja, di mana macam bagi saya itu adalah fasa kita mencari dan mengenal diri sendiri. So proses untuk menyayangi diri sendiri pun sebenarnya adalah satu proses yang susah. Jadi bagi saya macam benda ni boleh menjadi isu sebab dia macam dalam pada kita nak mengenali diri sendiri, kita juga nak mengenali dan menerima orang lain. Sebab itulah ada orang yang memilih untuk menyimpan perasaan itu sendiri. Oh, okey. Apa yang saya faham daripada apa yang Aisyah cerita, apa perasaan untuk diberi tahu kepada orang yang kita suka tu memerlukan komitmen. Okey, faham. Ada orang nak bagi pendapat, nak tanya semua orang lah sebab kita dah pilih tajuk perasaan dia. Saya setuju dengan statement Aisyah. Aisyah kata tadi kena ada komitmen kalau mau share perasaan, meluapkan perasaan. Yes, sebab kalau contoh satu ni dia suka dan satu ni pun suka juga, jadi sama-sama suka. Tapi kalau satu ni je yang
bagi tahu satu nih diam-diam dia macam bagi kesan negatif juga ya dengan orang ini. So yang ini macam tidak rasa, mungkin dia tidak rasa apa-apa, tapi dia tidak tahu yang dia rasa macam mana. So perlu komitmen. Komitmen daripada orang, kedua-dua orang ke ataupun dari pihak yang satu saja? Kedua pihak mesti sama-sama. Okey. Seterusnya, Saya setuju dengan Mukmin dan Aisyah. Sebab pada pandangan saya, kalau betul tak bersedia, jangan ke arah seterusnya. Tapi bersedia ni tak ada siapa yang start dengan memang dah bersedia sepenuhnya. Bersedia tu maksud dari segi bersedia mental, fizikal, and fizikal tak? Bersedia mental. So bila bersedia mental tu maksudnya kita akan terima apa keadaan yang mendatang. So kalau dah betul suka sayang tu, kena betul bersedia lah senang sekali tu kan, dengan konsekuensnya. Sebab benda ni di fasa umur kita bukan lagi satu benda yang main-main dah kan. So itulah, kena betul-betul bersedia. betul-betul. Daripada pendapat Nazmi, saya pun setuju juga. So kena ada persediaan diri sendiri dulu dalam sebelum kita komit dalam sesuatu hubungan. Okay, seterusnya nak tanya pandangan Beatrice. Saya ada isu dalam hal ni, tapi macam saya jenis yang susah untuk membagi komitmen tu. Macam contohnya kalau orang ni dia confess dengan kita, tapi saya sentiasa macam rasa komitmen tu datang dari saya, bukan dari orang tu. Sebab saya reject tu bukan datang dari orang tu, tapi datang dari diri saya. Contohnya macam saya tidak tahu macam mana mau. Saya tak faham yang di reject itu maksudnya Beatrice yang reject orang tu ke atau orang tu yang reject? Sebab benda tu macam berlaku berkali-kali. Oh. Macam setiap kali ada orang confess, macam tu malam kata banyak yang confess. Tapi benda tu dia macam sentiasa situasi yang sama. Macam kekurangan tu datang dari diri saya, bukan dari orang itu. Saya reject, tapi bukan sebab kekurangan dia, tapi dari diri saya. Oh, Bisa sebab macam- tak boleh beri komitmen. Gitu. Jadi saya rasa confused macam mana. Habiskan dulu. Macam mana benda tu saya boleh entah. Okey, sisi yang saya pendapat. Apa kau rasa bila orang tu sangat macam bukan bersemangat, apa mau ganti perkataan semangat, sangat bersungguh-sungguh untuk mau kau, apa kau rasa? Saya rasa bersalah di situ saat saya macam pikir, saya tidak dapat balas nih. Macam mana komitmen dia, macam mana dia buang spend time dengan saya begitu. Saya risau saya tidak dapat buat benda yang sama dengan dia. Jadi di situ saya memilih untuk reject sebelum menyakiti. Menyakiti orang tu. Tapi kau bagi tahu juga lah tu perasaan itu sama dia. Rasanya gitu. Saya nak tanya sikit kenapa Beatrice rasa macam Beatrice kurang, maksudnya Beatrice sendiri Beatrice kurang. Yang saya rasa macam saya jenis yang bukan affection, macam Menunjukkan perasaan. macam tu. Sebab saya jenis saya akan macam tegas dengan diri. Contohnya kalau dia macam sit macam tu kan, saya jenis bukannya macam tu. Saya kadang-kadang ada orang yang dia tidak paham. Jangan cakap saya punya mood, kenapa mood kau tidak bagus begini. Padahal dia tidak tahu macam memang itu kebiasaan saya. Tidak affection macam tu. Jadi mungkin beberapa kali dalam relationship saya selalu kena tegur macam tu. Buat saya macam makin tidak yakin dengan orang lain. Mau yang betul-betul paham lah. Ada soalan apa yang saya faham adalah Beatrice rasa diri Beatrice tu tak boleh memberi komitmen dalam satu hubungan. So Beatrice rasa
rasa bersalah lah sebab tak boleh nak beri komitmen dalam satu hubungan tu. Betul? Okay, saya nak tanya, ada apa perkara yang sama tak yang korang lalui? Tidak. Mungkin situasi sama lah, macam right. Dia situasi di mana situasi di mana saya rasa diri saya ni sangat serba kekurangan. Itu salah satu sebab saya memilih untuk beranggapan saya belum sedia. Sebab benda tu semua datang daripada personality saya yang belum sedia. Mungkin dari sudut dari segi gaya hidup, mungkin juga dari segi personality sendiri. Sebab saya sebenarnya badan. Jadi benda-benda yang remeh ni kadang-kadang dia macam benda remeh lah, macam tu lah, macam tu. Jadi saya rasa sebelum saya libatkan diri, baik saya ubah dulu benda tu. Sekarang saya tengah ubah slow-slow. Walaupun macam tak ada hasil, tapi cuba juga. Sebab benda tu bagi saya sangatlah tak sihat kalau dibawa ke dalam relationship kan, badan kan. Dia marah boleh, badan tak boleh. Marah tanda sayang tak, tapi badan tanda apa kan. So badan tu kena buang lah. Jadi dia semuanya berpunca daripada diri sendiri dulu lah. Lepas tu saya rasa macam dia. Dan macam yang Ijaz cakap tadi, bila kita dah dalam hubungan ni, kita sejaga dua hati, hati kita dan hati pasangan kita. Pada saya kurang setuju. Sebab kita bukan jaga dua hati semata-mata, kita jaga hati ramai orang waktu tu. Kawan-kawan kita, kalau bila dah ada contoh 3 kita, pasangan, kawan. So kat sini dia akan berlaku macam kalau lebih kat sini yang ni terasa, lebih kat sini ni terasa. Bila bagi dua-dua, kita yang terasa. So kat situ dia sebenarnya susah. Jadi kena orang yang betul-betul komitmen. Ataupun kawan ni boleh tak ada isu kalau kawan tu betul-betul faham apa yang dilalui oleh kita. Macam tu. Kalau nak cakap hati pun, parents kita pun kita kena jaga juga. Sebab apa-apa pun melalui parents kan. Jadi tu lah, tu je yang tak setuju. Kita bukan jaga dua hati waktu tu, kita jaga banyak hati. Banyak hati. Okay, saya faham. Okay, first apa yang diberitahu oleh Mukmin, apa insecurity lah, rasa macam Betul. insecure dengan kekurangan diri sendiri. Tapi apa yang saya faham, Mukmin sedang bercuba untuk mengubah diri sendiri supaya menjadi yang lebih baik lah. Okey, lepas tu saya setuju juga dengan pendapat Mukmin yang dalam relationship bukan kita nak jaga hati dua orang, tapi kita nak jaga hati semua orang. Okey, saya nak tanya sebab saya ada dengar perkataan komitmen semasa semua orang cakap. So semua orang setuju ke kena ada komitmen dari dua-dua pihak itu? Kalau tak ada, apa yang berlaku? Ada rasa, ada pengalaman tak dalam benda tu? Kalau bagi saya setuju komitmen tu ada. Komitmen ni sangat penting dalam hubungan, kira-kira lah hubungan kita dengan pasangan, dengan kita dengan family, dengan kawan dan orang lain lah. Memang penting komitmen ni sebab komitmen ni lah yang boleh kasih erat hubungan kamu. Macam orang ni dia mau sangat something yang dia mau something dari orang ni. Jadi apa yang dia buat, dia akan communicate dengan orang ni. Jadi orang ni kena faham, jadi dia pun kena bagi dia punya komitmen, dia punya kesungguhan untuk beri apa juga yang orang ni mau. So dia secara langsung tidak langsung mengeratkan hubungan dua-dua ni. So nampaklah kepentingan komitmen tu di situ. Macam tu. So maksud Cici, komitmen tu datang daripada kedua-dua pihak. Kalau tiada, dekat situ ada masalah lah. Orang lain ada.
Okey, saya ada pengalaman. Okey. Okey. Berkaitan dengan komitmen. Benda ni berlaku 3 tahun lepas. Okay. So dia komitmen ni penting dalam satu hubungan. Sebab pula macam mana sekarang? Okay, pengalaman saya sendiri. Dulu saya pernah lah kan, bercinta, berhubungan semua kan. Tapi pada waktu tersebut salah saya sendiri yang tak bagi komitmen. Dia dah bagi komitmen, cuma tinggal saya. Waktu tu saya leka kan. Kita duniawi kan biasa lah. So kita leka, kita tak nampak benda tu. Isu dia boleh timbul bila kita tak bagi komitmen, salah seorang tak bagi komitmen, yang pihak satu lagi tu dia akan overthinking. Dia macam benda tu tak jadi pun, disebabkan overthinking. Benda tu boleh jadi, bukan boleh jadi, maksudnya benda tu boleh timbul dan boleh berlakunya pergaduhan. Macam tu lah. Dia pernah jadi kat saya kan. Dan saya memang mengaku tu salah saya. Sebab itulah sekarang saya memilih untuk tidak terlibat lagi. Sebab masih tak boleh nak bagi komitmen yang baik. Masih mencuba, orang kata, cuba ubah diri. So antara benda yang boleh berlaku kalau tak bagi komitmen tu lah bergaduh antara pasangan. Sebabkan seorang tu overthinking. Kenapa yang ni tak, contoh update lah. Contoh, tak update. kenapa tak update ni, dia buat apa, dia dengan siapa, dengan ni lah. Padahal orang tu tidur je. Situ lah. So antara komitmen itu lah. Okay. Apa yang saya faham, kalau dekat situ tak ada komitmen tu akan membawa kepada satu isu lagi. Macam contohnya overthinking. Lepas tu membawa pergaduhan. Okay, saya nak tanya, apa yang kau berasa, kenapa tak boleh memberi komitmen dalam sesuatu hubungan tu? Sebab saya macam dengar semua orang bagi tahu komitmen kan. Kenapa tak boleh nak beri komitmen tu dalam hubungan tu? Boleh dengar daripada Beatrice, sebab Beatrice tadi first bagi tahu dia tak boleh nak beri komitmen dalam sesuatu hubungan. Benda tu memberi menjadi satu kekurangan diri dia sebab dia tak boleh nak terima orang lain kan. So nak tanya boleh pendapat Beatrice. Kenapa tak boleh nak beri komitmen? Nak cuba dulu. Saya share lah dengan orang perempuan. Saya belum dapat jawapan sekarang. Okey, boleh. Orang lain nak jawab dulu. Kenapa rasa? Kalau saya, diri saya tak, untuk masa sekarang, kalau diri saya, kalau saya tak bersedia untuk bagi komitmen, saya tak akan masuk dalam relationship. Okey. So bagi saya tak ada istilah tak boleh bagi komitmen. Sebabnya apa-apa, saya jenis akan berfikir jauh ke depan, mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun dan 10 tahun akan datang, apa yang akan jadi, baru saya boleh into kepada benda yang serius. Sebab bagi saya macam relationship ni pun walaupun dia nampak macam satu benda yang mungkin bagi orang trend ke atau apa, tapi bagi saya itu adalah satu benda yang serius. Dia sama macam kita nak pergi sekolah ke, kita nak pergi kerja ke, dia something yang formal bagi saya. Macam maksudnya kita kena serius dan kita kena contohlah kena kaji, kena study apa yang kita kena buat, apa yang kita ni, siapa orang yang kita nak pilih, macam tu. Dan macam tadi kan Mukmin cakap macam kita punya komitmen tu bukan dekat 2 orang je tapi semua. Bagi saya setuju dengan apa yang dia cakap, tapi bila kita dah in relationship, yang utama tu adalah 2 orang. Jadi tanpa komitmen 2 orang ni, kita tak akan mampu untuk jaga hati yang lain-lain tu. So maksudnya bila tak ada komitmen dari segi kesefahaman, contohnya 2 orang kan, A dengan B. Contoh B selalu macam nak update sepanjang masa,
Lepas tu nak kongkong yang orang ni tak boleh berkawan dengan ni, tak boleh nak berkawan dengan ni. So kat situ sebenarnya akan mengganggu dari segi kita nak menjaga hati yang lain-lain lah. Contoh kawan ke, ibu bapa ke kan. So bagi saya yang utama tak adalah kita ada persefahaman antara dua orang dan jaga hati dan perasaan dua orang tu. Sebabnya kalau kita macam kita tak ada relay pun, kita still kena jaga hati kawan-kawan dan ibu bapa, sebab kita sebagai diri kita ada tanggungjawab kita sebagai anak, sebagai kawan, sebagai pelajar dan lain-lain. Cumanya bila dalam relationship kita tambah lagi satu tanggungjawab. So bagi saya macam istilah komitmen tu akan terhapus bila kita ada communication dan persefahaman. Okay? Okay, apa yang saya faham lah ni, apa dalam okay, apa yang saya faham daripada pendapat Aisyah, kalau kita dah sayang orang tu, kita mesti akan memberi masa kita. Maksud saya tak ada istilah komitmen tu, sebab kalau kita dah sayang orang tu, kita akan mesti meluangkan masa walaupun sedikit, walaupun kita busy, kita mesti akan meluangkan masa dengan dia. Okey. Saya lepas tu satu istilah yang saya tak tertarik, iaitu komunikasi. Kalau ada komunikasi dekat situ, orang tu akan faham diri kita, walaupun macam kita busy, walaupun kita tak update. Kalau lah ada komunikasi dengan dua orang tu, dekat situ tak ada masalah. Betul. Okay, Trisa, share. Komitmen, saya suka fikir dengan isu saya tadi. Okay, apa, ambil masa dulu. Yang lain? Kalau saya berdasarkan pengalaman, kenapa takut berkomitmen ataupun kenapa tidak mau berkomitmen? Satu, kalau saya pikir balik, takut apa? Sebab overthinking. Kita sudah buat satu generalisasi yang apa yang akan berlaku di hadapan kita dengan dia. Kita buat pemikiran yang macam itu sebab kita takut untuk berkomitmen. Kedua, sebab kita insecure, kita ini tidak cukup. Saya pun selalu macam itu juga. Saya selalu rasa tidak cukup. Tapi saya adalah orang yang antusias dalam relationship. Saya suka relationship, sangat suka. Sebab tu saya jarang single. Saya selalu dalam relationship. Saya coba perbaiki kekurangan dalam insecure itu. Lepas tu sebab lain kenapa takut untuk berkomitmen, dia rasa terbeban dengan boleh sangat terikat dengan kebiasaan. Apa yang dia sudah biasa, macam dia sudah biasa dengan kawan dia, jadi mungkin dia rasa tidak perlu dengan hubungan baru. Macam tu sampai dia pikir kalau saya dengan hubungan baru mesti saya rasa terbeban. Macam itu. Lepas tu tadi tu, selain rasa terbeban tu, terlalu selesa dengan comfort zone. Sampai itulah dia berkait dengan terbeban tu. Dia tidak suka ada penambahan di situ. Jadi sebenarnya kalau pasal perasaan ni, pasal komitmen ni, memang ada pengorbanan, memang perlu keberanian, tapi apa saya mengucapkan itu? Based on yang saya cakap tadi itu, kita pernah keluar juga dari comfort zone supaya kita akan terbiasa lah macam itu.
So itulah antara sebab-sebab Saya faham yang apa, seseorang itu terlalu selesa dalam comfort zone dia. Sebab tu dia, okay, sebagai contohnya yang macam tadi Mimi kata tu, dia rasa dia tak bagi komitmen walaupun masa tu dia tidur, bukannya buat benda lain pun kan. Tapi isu tu membawa kepada overthinking kepada partner dia. So maksud sini dia terlalu selesa dengan comfort zone dia, sehingga dia tak boleh nak beri komitmen kepada orang itu. Betul ke? Apa yang cuba kita tahu. So dia terlalu selesa dalam comfort zone dia. Sampai dia dia takut lah. tak, bagi dia memang bagi komitmen, tapi dia tak sedar yang dia tak sedar perasaan partner dia, disebabkan dia terlalu selesa dalam comfort zone dia. Ya, boleh kata macam itu. Okay. Okay, nak tanya pendapat Nazmi boleh tak? Sebab dari tadi Nazmi juga. Pasal komitmen ni lagi Ataupun pengalaman Nazmi ke. Boleh kat pengalaman? Komitmen subjektif. Setiap pasangan komitmen lain-lain. Bergantung pada komitmen yang diletakkan oleh pasangan tersebut. Okay, contoh macam pasangan A dengan pasangan B. Pasangan A dua-dua orang dah bersetuju untuk bagi komitmen. Contoh macam setiap hari kena chat, setiap hari kena update, komitmen masing-masing dah setuju untuk macam tu. So kena bersedia untuk hadap konsekuens kalau tak bagi komitmen yang telah ditetapkan di masing-masing. Okay, ni pandangan saya lah. So kalau macam pasangan B, komitmen dia macam cukup kau ada untuk aku ada untuk kau bila perlu. Tak perlu nak susahkan diri sini. Cukup macam komitmen yang tak seberat pasangan A. So kalau dua-dua setuju untuk okey macam tu, kena buat komitmen yang diletakkan macam tu juga. So bagi saya komitmen ni subjektif sebenarnya. Sebab kalau dah betul sayang, tak kisah sebenarnya komitmen ni. Apa pun sanggup buat. Tapi nak tak nak, memang kena korbankan diri, kena keluar comfort zone yang saya cakap tadi. Sebab kalau tak keluar dari comfort zone, sampai bila tak akan ada pasangan. Duduk selesa kat situ je, nak tunggu ubah diri. Sebenarnya ada pasangan ni pun faktor ubah diri juga, berdasarkan pengalaman saya. Okay, saya sangat setuju dengan pendapat Nazmi. Walaupun tadi dia diam, tapi pendapat dia memang okay, saya memang setuju. Sebab kalau kita dah sayang tu, komitmen tu datang secara semula jadi. Okay, saya setuju. Kalau pendapat Teresa, Apa yang Nazmi cakap tu kan, dia bagi contoh pasangan A dan B. Saya rasa saya lebih kepada individu B tu. So saya jenis yang okay, kau ada, aku ada. Tapi saya rasa saya komitmen apa cakap tadi? Jadi saya jenis pasangan B kan, jadi saya hilang mau cakap kan pengalaman saya sebelum ni. Contohnya kalau pasangan saya sebelum ni, dia jenis kebanyakan jenis A tu. Dia jenis yang suka push, suka macam susah lah mau cakap. Bagi saya yang individu B, dia saya rasa macam terbeban benda tu. Jadi ada juga satu masa saya jumpa jenis yang memahami. Dan kadang-kadang saya rasa macam di situ saya rasa kekurangan, nak lama gitu. macam mana ni? Mungkin saya akan menyakiti dia pada masa depan, komitmen. Tapi saya jenis yang rasa cepat bosan. Jadi saya tak macam saya risau satu masa saya pasti tinggal. Jadi di situ saya rasa macam daripada benda itu berlaku, better saya mengelak. Jadi saya rasa itu permasalahan dari diri saya sendiri, komitmen itu saya tidak yakin. Jadi saya biasa macam satu masa nanti mungkin confirm saya kasih tinggal orang ni. Jadi dia terlalu baik untuk saya. Last saya memilih daripada menyakiti,
better kita jangan start langsung. Karena itu dari diri saya. Jika merasa isu ini, saya jangan penyelesaian yang sesuai. Okey. Kalau saya ni dari pendapat saya lah, bagi saya macam just ambil masa untuk bersedia. Just ambil masa untuk bersedia, dan selain daripada usaha secara fizikal dan mental, macam kita latih diri untuk jadi yang macam mana ke, ataupun latih diri untuk jadi yang lebih baik. Dari segi spiritual, bagi saya kita doa. Kalau betul-betul kita macam nak ada pasangan tapi kita takut nak ada komitmen tu, maybe kita boleh serahkan kepada Tuhan kita untuk ni gerakkan hati, selain daripada usaha secara fizikal. Kan juga maksud kita mau, memang kita tidak mau berpasangan langsung, tapi yang kenal diri kita tu kan memang diri kita sendiri. Jadi saya yakin dengan diri saya. Macam kalau saya mungkin cuma saya belum jumpa orang yang tepat lah. Betul, itu pun betul bagi saya. So, macam saya kenal orang ni, contohnya orang ni macam dia show dia punya affection. Dia kita pun macam okay, kita layan. Pada satu masa tu saya rasa macam masih tidak banyak apa. Kalau dalam masa jangka lama ni, confirm saya tinggalkan dia. Macam itu saya cakap. Maksudnya memang saya kenal dengan diri saya. Macam memang satu masa tu selalu saya berpikiran begitu sebelum ada pasangan, dan memang selalu yang orang first yang kasih tinggal memang saya. Jadi macam berapa kali benda tu saya hadap, langsung saya pikir macam susah ni. Macam saya risau, macam takut mau mulakan perhubungan balik, sebab saya tahu juga begitu gaya saya. Jadi saya kan tidak tahu macam mana mau handle gaya saya yang macam ni gitu. Tapi mungkin cuma belum jumpa orang yang tepat, mungkin gitu lah. Itu saya pikir lah untuk pasti. Jadi kalau kebanyakan saya lebih salahkan diri sendiri berbanding. Kadang-kadang orang tanya, kenapa kau tidak mau dia, kenapa kau tidak mau dia? Macam itu tanya. Terus saya bukan masalah orang itu, tapi masalah dari dalam diri gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak boleh push. Makin orang push, makin saya rasa macam benda ni semua jawaban gitu lah. Tapi ada juga lah kadang-kadang orang yang saya kenal, ni seorang ni dia show effort. Dia tidak push macam tu. Saya nampak diri saya macam lebih tertarik. Macam sendiri saya show saya punya affection gitu dalam proses macam tu. Dia jenis yang tidak macam dia memahami. Dia tidak push, dia tidak gitu. Jadi saya rasa cuma saya belum jumpa orang yang betul-betul ngam dengan saya gitu aja. Okey, cara dengan Aisyah tadi kena ada bersedia, mungkin dia tak bersedia lagi, so kena ada bersedia diri dulu sebelum komit dalam sesuatu hubungan. Lepas tu dari spiritual, berdoa. Okey, saya setuju. Lepas tu daripada pandangan Teresa pula, dia kata dia belum jumpa dengan orang yang betul. Betul? Mungkin benda tu juga boleh jadi salah satu sebab dia rasa diri dia tak boleh beri komitmen dalam satu hubungan tu. Okey, ada tak cadangan daripada orang lain bagi masalah Teresa yang tengok orang ni? Caranya Kalau bagi saya, memang semua benda mula dari diri sendiri. Memang akan mula dari kita sendiri yang menggerakkan dahulu. Kita mau hubungan, kita mau expect lebih pun susah, sebab kita ni manusia biasa, sentiasa ada imperfection dia. So expect tu boleh, tapi jangan melebihi sampai kita ni rasa takut sangat untuk kita mau buat untuk kita mau ada relationship tu. Sebab overthinking ni, sebab pemikiran ni juga yang melemahkan kita sendiri. Kita yang dapat efek dia sendiri. Kita takut untuk mau ada relationship. Kalau macam saya
saya berani buat apa saja untuk hubungan saya. Kalaupun bergaduh dalam tempo yang lama, saya akan berusaha cari dia punya jalan penyelesaian. Dan kalau macam pasal communication tuh bukan setakat dengan pasangan, dengan diri sendiri. Kena refleksi diri sendiri. Communicate lah dengan diri sendiri. Macam tu. Perbaiki diri. Okay. Apa yang saya faham adalah macam Cici kata tadi, komunikasi dengan memperbaiki diri dalam satu hubungan untuk dia tak membawa kepada satu masalah. Okey, nak tanya soalan ni. Okay, kalau macam saya dah sangkut kat dua pendapat. Pendapat Najmi dengan pendapat Aisyah. Okey. Kalau macam pendapat Aisyah cakap tak apa, kita ambil masa untuk kita ready. Mungkin ready tu dari segi kita ubah diri kita cari cara ke. Itu untuk pendapat Aisyah. Saya setuju ambil masa untuk ready. Tapi saya pun setuju dengan Najmi. Sebab Najmi kata kalau asyik nak ambil masa, tak nak keluar daripada macam comfort zone, tak nak cuba benda tu, sampai bila? Faham kan? Sebab Najmi dah cakap tadi, sebab pasangan lah kita berubah. Dan saya akui benda tu. Kadang-kadang sebab pasangan juga kita berubah. Jadi dia tersangkut kat situ. Dia tak tahu nak pilih yang Najmi punya ke nak pilih yang Aisyah punya. Sebab dua-dua saya rasa betul. Cumanya kesesuaian tu tak tahu mana yang lebih utama. Macam yang Aisyah cakap, kalau kita ready, mungkin kita perbaiki diri kita. Lepas dah perbaiki diri kita, kita masuk dalam relationship, benda tu boleh jadi smooth. Benda tu boleh berjaya. Dan kalau macam Najmi, kita masuk benda tu dulu, dan pada masa yang sama kita ubah diri kita waktu tu, benda tu pun boleh jadi smooth. Boleh jadi berjaya lah. Cuma sekarang ni tak tahu mana yang lebih utama. Faham tak? Macam nak pilih yang mana. Sebab dua-dua tu betul. Jadi saya sangkut kat situ. Okay, saya faham. Okay, sebenarnya pandangan saya dah kan. Okay, saya pun rasa pandangan dua-dua ni setuju. Pandangan dua ni betul. Tapi apa yang saya rasa, dia kena balance. Benda ni pun kena ada, benda ni pun kena ada. Okay, dari segi persediaan, memang kita memerlukan masa untuk bersedia sebelum kita komit dalam sesuatu hubungan. Okay, dari pandangan Nazmi pula, kalau kita dah hubungan, kalau kita dah ada dalam hubungan tu, kita follow the flow. Maksud saya, kita akan perbaiki diri semasa kita ada dalam relationship tu. Bagi saya, benda tu kena balance. Sebab kita ni manusia biasa, kita tetap akan membuat salah. So kita akan bersedia dengan diri sendiri dulu. Lepas tu komit dalam satu hubungan. Kalau kita dah buat satu salah, ataupun kita membuat partner kita rasa salah faham ke, ataupun kita rasa kita sudah menyakiti hati dia, kita perlu berkomunikasi. Bagi saya rasa komunikasi itu sangat penting dalam sesuatu hubungan. Kalau komunikasi tiada, dekat situ akan ada banyak masalah. So kamu kena bagi tahu apa yang kamu rasa dekat partner dia. Lepas tu kamu kena tanya apa yang dia rasa pula. So bagi saya, benda tu kena balance. Saya setuju juga dengan pendapat Aisyah, saya setuju juga dengan pendapat Nazmi. Benda tu kena balance lah. Sedia diri dulu, lepas tu dalam kita akan follow the flow. Kalau kita buat masalah, kalau kita rasa diri kita buat masalah ke, ataupun kita rasa salah ke, kita kena communicate dengan partner kita. Okay, setuju ke semua orang dengan pendapat saya? Kalau tak setuju boleh juga ni. Setuju. Saya nak mengulas pasal apa yang Mumin kelirukan. Bagi saya, pendapat saya, persediaan tu macam kita ambil masa untuk bersedia. Ambil masa untuk bersedia tu bukanlah bersedia dalam 100%. Sebab kita pun konsepnya sampai kita mati kita akan
kita akan perbaiki diri. Jadi bagi saya untuk orang yang belum ada pasangan dan tengah ambil masa untuk bersedia tu adalah dengan kita kena ada target dan tahu peranan kita dalam gender. Contohnya kalau macam lelaki, dia punya peranan dia selalunya adalah meluahkan perasaan. Berbanding dengan perempuan, kita kena menampakkan diri ni ada nilai yang boleh menyebabkan orang attract dengan kita. Bagi saya lah. Jadi contoh kalau dalam situasi lelaki kan, dia suka seorang ni, perempuan ni, and then dia rasa sebelum tu dia kena fikir dulu adakah betul orang ni orang yang dia nak. Itu bagi saya. So dengan cara apa yang lelaki tu boleh buat adalah dengan kaji sikit pasal perempuan tu sikit sebanyak, adakah kena tak dengan diri dia, and then baru dia nilai, dia reflect balik kat diri dia sama ada dia sesuai ke tak dengan perempuan tu. Jadi kalau dia tak sesuai tapi dia nak perempuan tu, dari segi persediaannya adalah kita kena cuba sesuaikan diri dengan personality perempuan tu lah. Contoh kalau perempuan ni ada lebih sini, jadi dia sebagai lelaki apa yang dia kena ada untuk didapatkan perempuan yang senilai itu, yang selevel itu. Dan kemudian bila macam dah rasa diri ada persediaan, baru memberanikan diri untuk datang kat perempuan tu. Lepas tu macam tadi Najmi cakap kan, nanti bila dah ada pasangan baru kita ubah diri sendiri, baru kita tambah baik. So yang tu pun betul juga, dan benda tu akan berlaku lah selepas sebab macam bila kita dah bersedia, tak semestinya kita bersedia 100%. Contoh kita bersedia dalam 30% dan kemudian macam bila kita beranikan diri dan diterima. So kat situ kita akan slowly tambah sampai habis. Nampak tak aku? Macam tu lah. Bagi saya macam kita kena tahu level diri, persediaan sebelum tu adalah kita kena tahu level diri dan target siapa yang kita nak. Okay. Nak tanyalah sebab apa yang Aisyah beritahu tu pasal lelaki kan, nak tanya pendapat lelaki. Boleh setuju tak dengan pandangan Aisyah? Betul ke apa yang dia beritahu? Rasa sesuai tak dengan diri? Betul, sebab bukan tak perlu bersedia langsung sebelum nak start hubungan. Kena bersedia, tapi bersedia tu dia ada sampai tahap dia sedia sampai mana. Macam Aisyah cakap tadi lah, kita kaji perempuan tu fikir sepenuh masa. Fikir sepenuhnya lah. Fikir Fikir masak-masak. masak-masak. Sepenuh masak. Fikir masak-masak betul-betul. Bila dah betul-betul fikir masak-masak, tanya diri sendiri betul dah ready belum dengan segala konsekuensi yang mungkin berlaku. Kalau dah macam ni sanggup hadap semua benda bersama kan. So kalau dah betul congruent dengan pilihan tu, barulah teruskan. Tapi kalau betul tak yakin dan bukannya pilihan hati, so tak payah teruskan sebab nanti akan buang masa dan menyakiti salah satu pihak. Tapi kalau yakin pilihan itu, so teruskan dan bersedia dengan apa yang akan berlaku dan pastikan menghadapinya bersama-sama. Okey. Apa yang saya faham betul, keyakinan itu penting. Okey, kita rasa yakin kita boleh commit dalam sesuatu hubungan tu, kita proceed. Kalau kita tak yakin, kita tak boleh proceed diri kita dalam satu hubungan. Okey, saya nak tanya pendapat Beatrice lah, sebab tadi Beatrice ada beritahu yang dia rasa tak yakin dengan diri sendiri, dia tak yakin nak beri komitmen dalam satu hubungan. Sebab tu dia tak boleh dalam satu hubungan tu. So saya nak tanya pendapat Beatrice lah. Pendapat lebih kepada Nak tanya, betul ke Beatrice tak yakin dengan diri sendiri, sebab tu tak boleh nak komit dalam sesuatu tu? dia memang saja dari tidak yakin. Saya rasa dari comfort zone tu lah yang saya cakap. Saya malas dengan perasaan terikat itu sebenarnya. Saya malas rasa terbeban. Mungkin itu sebab pengalaman dari sebelum relationship ni juga lah. Dari
gaya-gaya apa posesif orang kita masyarakat Lampau. melampau-lampau. Jadi macam berapa kali tukar relationship pun selalu jumpa orang jenis macam tu. Dia itu buat saya macam rasa terbeban, terikat Terikat Jadi rasa dengan mungkin belum jumpa dengan orang yang tepat. okay. Okay, saya faham. Dia berkait dengan trauma juga lah sikit. Yeah. Sewaktu kotaku. Jadi mungkin setelah kita macam kita kurangkan. Jadi saya punya pemilihan tuh makin tipis, Paham. macam dia makin tebal. Dia perlu lalu banyak terikat. Jadi saya nampak kalau macam orang ni, dia boleh sampai tahap ni sudah. Dia mungkin saya akan baru show saya punya personality yang gitu-gitu lah. Dia macam susah sedikit lah. Tadi saya ada terdengar satu kata yang itu trauma. Adakah benda tu yang membuatkan Beatrice rasa macam tu? Boleh. Trauma. Panjang lagi cerita ni. Boleh kita kalau kita tak dapat nak habiskan dalam sesi ni, kita boleh teruskan satu sesi yang lain. Ya, saya mau cerita pengalaman. Saya pernah dengan satu lelaki nih, dia saya baru start tidak mengambil masa yang lama. Tidak Dia dapat macam kan sebelum Oh, ni setuju. sebelumnya macam kami in relationship tu sebelum saya masuk IPJ. Jadi saat saya masuk IPJ secara mendadak macam kita kejutan budaya sebab dia punya kerja tuh sangat-sangat begitu. Dia macam banyak kerja. Jadi saya pada masa yang sama saya stres. Lepas tu pada masa yang sama saya stres sebab yang satu ni kurang perhatian dia cakap dengan saya. Dia pada masa yang sama dia perlukan perhatian. Jadi dia punya cara tu agak posesif sampai satu masa saya rasa macam terbeban. Sudah stres dengan assignment, saya stres pikir pasal lelaki ni. Dia macam dia punya posesif tu sangat gila-gila. Sama satu pun LDR dia dekat Sabah, saya dekat sini. Dia macam punya overthinking tuh. Tambah lagi saya dalam situasi yang baru dengan sekitar teman sekitar lah. Persekitaran baru. Lepas itu sisi kenal dengan orang lain, orang baru. Sepatutnya dia support. Saya rasa macam saya kurang support dari situ. Sepatutnya dia support. So kita ni macam, tapi daripada berbanding dia support, dia lebih memilih untuk masuk. Dia macam serang. Dia pada masa yang sama dia banyak benda yang kita pikir satu kali. Jadi benda tu buat saya macam satu masa rasa saya pilih untuk kasih tinggal. Dia pada saya stres. Jadi lepas tu kita macam dia lah yang paling teruk saya rasa lah relationship setakat tu. Dia lepas tu macam selepas kita macam single lah macam tu kan. Lepas tu ada juga orang macam ni, kita try gitu. Saya macam tetapkan satu syarat sampai dorong boleh satu peringkat ni untuk dekat dengan saya. Gara-gara dari mungkin trauma masa lalu lah macam tu. Tapi saya rasa sekarang dia macam makin kurang-kurang. Saya macam lagi open dengan orang. Tapi dia masih bawa benda tu lah. Masih terkesan. Sangat lelaki. Sekarang saya faham kenapa Beatrice beritahu diri Beatrice atau beri komitmen dalam satu isu disebabkan oleh pengalaman yang tidak sihat dari sebelum tu. Saya rasa sebab masa pun dah nak habis, so saya rasa kita akan sambung sesi ini untuk hari yang lain lah. Nanti kita akan bincang hari untuk tetapkan. Untuk rumusan, setiap orang ada pendapat masing-masing dalam tajuk ini, dan pendapat yang berbeza. Orang ini rasa pendapat dia betul, tapi orang ini rasa pendapat dia salah. So kita akan bincang pasal topik ini bagi sesi yang seterusnya. So itu sahaja untuk sesi ini. Terima kasih. Terima kasih. Aduh.